Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good afternoon, folks. It is Friday, hari Jumaat yang penuh barakah, insya-Allah. Selamat tengah hari, selamat petang diucapkan. Luar macam gelap je, tak apa, diharapkan hari anda adalah hari yang awesome. Kita hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Syawal. Syawal is upon us, folks. InsyaAllah kita akan menyambut Syawal pada hari Ahad ini. And I believe that you all semua dah buat you all punya preparation, you all dah buat you all punya you all punya persediaan sebaik mungkin untuk menyambut Syawal yang mungkin berkadar sederhana. Ialah kita mungkin tak dapat pulang ke kampung halaman, kita mungkin tak dapat nak beli baju yang awesome tu, kita mungkin tak dapat nak pergi jalan tar pada tengah malam besok untuk membeli barangan-barangan yang cukup murah, yang cukup orang kata bargain. Tapi apakan daya, it is the new normal, folks. Ini adalah normal yang baru. Diharapkan you guys are still in the mood untuk raya dan untuk untuk bersama-sama dengan keluarga dan juga sahabat anda, insya-Allah. Okay, and for this particular episode, this is actually the last episode for this season of Sembang Sempoi. I have a very special guest. Not actually two. I got a couple of very special guests that I actually brought to you guys this time around. Diorang ni sebenarnya macam dalam promo yang ceritakan power couple. Diorang ni bukan setakat couple, bukan setakat dah in matrimony, dah berkahwin dah panjang lama, 5 orang anak dah, sangat-sangat aktif sebenarnya mereka ni. Dan tapi mereka juga adalah di kalangan artis yang, ya Allah, kalau you all dengar suara diorang ni, yang laki ni okey, suara dia okey lah, tapi dia kena bekerja dengan 3 lagi orang. Tapi yang suara wanita ni, kalau you dengar macam semangat, nauzubillah, memang high, orang kata memang sonok lah. Dia orang ni memang power couple, tapi dia orang dah tukar, orang kata profession, dah evolve menjadi event organizers, event planners, and that's what we're going to be talking about dengan dua selebriti kita yang kita ada ni. What is going to happen dengan dunia kita, dengan dunia event kita di mana zaman PKP ni, sementara COVID-19 masih lagi ada, dalam norma yang baru ni, what's going to happen? And with that, folks, without further ado, mari saya memperkenalkan tetamu-tetamu saya yang hebat, iaitu Syah dan juga Liza Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Bang Yo? Alhamdulillah, masih lagi bersinar di atas, tidak ada. Senang macam tu kan, tak payah pergi barbershop. Aidilfitri. Bukan lagi susah ke nak jaga? Senang lah. Zaman PKP ni tak payah nak pergi cari barber. So I tak nak buat baju. Hanya gunakan pisau cukur yang cukup tajam saja, Liza. So sangat senang. Kelebihan tu. Kelebihan tu kan paling senang. Tak apa, nampak Syah pun dia macam tak lama dah tu. Tak apa. Betul. Sikit lagi. Okay, whatever it is pun, so saya ingin first of all nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Syah dengan Liza kerana sudi meluangkan masa untuk Sembang Sempoi untuk edisi Hari Raya ni. Raya dah dekat dah. Macam mana you all punya preparation raya ni? Dah masuk mood raya ke belum? Tinggal 2 hari nak raya ni? Hari ni sebenarnya rasa memanglah dah terlalu dekat. Rasa sangat happy pasal pada kali ini Syah pergi pasar. Mesti mencari ayam, betul lah tadi? Ya, dia pergi cari ayam tahun ni. I dah macam, are you sure you want to do this? Kenapa? Kalau ni tugas akan pergi kepada Liza ke macam mana? Pasar, barang basah, barang-barang, bahan-bahan masakan, saya yang akan handle. Because I don't trust him. Wow. No, it's just that kepercayaan diberikan oleh Liza kepada itu saja. Yang lain saya serahkan jiwa raga, ya. Tetapi kalau macam bahan-bahan macam tu, because ini memang bidang kita, kita punya bahagian. So we know apa yang kita nak pakai dan sebagainya. But yelah, sekarang ni kita dalam suasana yang luar biasa, suasana yang lain macam kan. So dia punya mood pun lain macam tahun ni. Tapi adakah Syah, nak tanya you lah specifically, Syah, adakah you jenis orang lelaki tu yang apabila you pergi ke pasar, you akan pegang handphone dan tengok barang-barang list you dan bertanyakan orang apa yang you nak cari? Semestinya. You dah kenal dah daun kunyit apa, you dah kenal serbuk garam apa, whatever it is, you dah kenal ke? Itulah hikmah PKP ni, kita dah tahu dah benda-benda tu semua. Tapi betul lah, WhatsApp tu kena ada kan, buka aje. Lepas tu contoh macam daun kunyit, tak apa, kita google kejap.
Oh macam ni punya. Nasib baik ada handphone kan. Bayangkan kalau benda ni terjadi 20 tahun yang dulu, penat you nak buat kamus ensiklopedia tau, nak pergi ke pasar Ya. Betul. Dia kena print kan, dah ada handout. Tak apa, saya dah ada contingency. If let's say kalau Liza bagi sekeping kertas, okay, kita pergilah tanya kau orang, saya nak cari daun kesum tak jumpa lah. Tapi bahaya pula kalau nanti kan dia nak cari, kalau dia tanya makcik-makcik tak apa kau dia Tak. Liza, you tak boleh nak orang kata sangkalkan apa kreativiti lelaki itu sebenarnya. Kami akan cuba sedaya upaya. Tak kisahlah tanya cakap sekali pun dia bahaya tu. Betul. Tak ada. Betul. Saya biasanya ni WhatsApp je. WhatsApp. Tak payah tulis kertas. Kan lepas ni kan sebenarnya Liza dengan Syah sebenarnya duduk FaceTime ke video chat ke all the way macam okay, Syah you jangan tengok tempat lain, you tengok je rak tu, jangan tengok orang. Tengok rak je. Tak adalah. Liza okey. Betul ke bang, saya okey. Dan setakat ini Syah pun tak pernah gagal lah. Dia beli barang. Oh, tak beli barang. Tak pernah gagal lah setakat yang inilah. Apa bang ni? Yalah betul lah tu, gila. Ya Allah. Dia macam I rasa seronok dan juga rasa geli juga tengok you all punya pergaulan, tapi awesome lah. You guys are really loving couple. It really shows sebenarnya. Menu apa di pagi raya? What's the menu? Menu apa? Benda-benda yang biasa, ada rendang daging. Tahun biasanya buat 5 kilo, this year kita buat 3 kilo je. Kari ayam, masak sayur lodeh and then kuah kacang. Tahun ni tidak menganyam ketupat, mood tak ada, jadi kita cuma rebus nasi impit saja. Dan insya-Allah hari ni nak attempt buat kek. Tapi saya bagi cadangan. Bagi cadangan nak buat dodol, dia reject saya punya cadangan tu. Dodol tu memulakan kesenian yang paling tinggi tu Syah. Tak tahu nak anyak benda lah tu. Larat ke korang pun kalau nak buat? Pada to me it's very simple because we have 5. Okey lah, letaklah 3 orang anak kita. Tu anak abang dekat sini. So kita bukan apa, kita teringat zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Kalau kita balik kampung, benda-benda ni yang mengeratkan silaturahim. Panggil anak-anak buah, sepupu-sepupu semua kan. So kita itulah orang kata feeling-feeling yang mungkin kita tak dapat rasa sekarang kan dengan zaman PKPB ni, dengan zaman COVID ni. Mungkin Syah boleh cerita sikit satu benda, okey, selain daripada mengacau dodol macam zaman kampung dulu, mungkin Syah boleh ceritakan satu benda yang mungkin Syah akan betul-betul rindu lah yang tak dapat tahun ni compare dengan tahun-tahun yang lepas. Kalau nak kata compare tahun-tahun dulu tu sama je, cuma saya rindukan zaman masa kami kecil-kecil dulu yang mana arwah atuk ada lagi dengan arwah nenek di kampung. So masa tu saat mana kita balik kampung nak beraya ni, kita memang tunggu-tunggu yang mana kita nak berkumpul dengan sepupu-sepupu kita, dengan cousin-cousin kita, dengan uncle, dengan semua ni. Kita nak berkumpul di satu rumah, kita akan buat heboh lah. Yang itu saya amat merindui. Pasal yelah, kita pun dia sama-sama kita kan sebenarnya rumah tu tak sebesar mana tu, tapi rasanya muat je orang kan nak duduk kan. Betul. Pasal benda tu kalau kita jumpa pergi raya rumah pakcik, makcik, rumah sepupu, benda tu cerita sampai hari ni tak habis. So bukan kami je, macam saya sendiri yang rindu. So sepupu pun rindu. Jomlah kita balik kampung. Dan memang kita buat. Rumah tu kosong, kita plan satu hari raya tu kita balik ramai balik kampung. Kita nakkan suasana tu. Itu yang meriah tu sebenarnya. Okey, menarik tu. Dan juga untuk Liza, seperti kita sudah maklum, memang ini merupakan raya yang pertama Liza, yang Liza tidak akan bersama dengan ayahanda yang dicintai, dan pastinya ini akan meningkatkan kesan jugalah pada Liza, betul? Untuk kami berdua sebenarnya, pasal tahun ini adalah tahun pertama kami berdua meraihkan tanpa ayah kami, arwah ayah Abang Syah pass away pada bulan Ramadan tahun lepas, dan ayah saya 8 bulan Mei dan ayah saya telah pun kembali ke rahmatullah pada 29 Jun dalam bulan minggu ketiga raya macam tu. Jadi both of us memang dia kali ni itulah antara kita orang pun macam antara mood nak celebrate sangat pun tak berapa, tetapi tidak menyambutnya pula adalah satu ketidakadilan buat anak-anak, because we don't want to rob them from the memory kan. So kita cuba
sambutan secara sederhana, tanpa tidak orang kata kita kena tinggalkan message pasal sambutan Aidilfitri ni sebenarnya nak menyambut kemenangan kita berjuang melawan nafsu dalam bulan Ramadan. So itu yang kita nak terapkan pada anak-anak. So celebration tu harus dilakukan, tetapi berpada-padalah orang kata. Kebetulan pula dengan situasi family dan juga situasi negara, situasi kita sendiri pada at the moment. So it's not the time untuk kita berlebih-lebihan, tetapi tidak boleh tak ada. Dia orang kata dalam arti kata lain, dia macam asal cukup syarat je sebenarnya kan. Aidilfitri ni Syawal ni, satu Syawal semestinya macam Liza cakap tadi adalah untuk kita sama-sama merayakan kejayaan kita mengharungi bulan Ramadan, dan juga adalah untuk menunjukkan tanda kasih sayang kita juga pada keluarga, tapi tak payahlah nak over sangat. Well said Liza. That's actually the whole feeling yang semua orang sebenarnya rasa sekarang. Okay. Let's talk about what we want to talk about today. It's all about the events, because just to give you guys a bit of history, sebenarnya saya jumpa dengan Liza dan juga dengan Syah ni tahun lepas, sebenarnya raya tahun lepas. Yes. Iaitu saya telah diberi peluang sebenarnya untuk orang kata bersama-sama dengan Liza dengan Syah mengendalikan satu majlis di Cyberjaya, dan dari situlah saya dapat tahu yang Liza dengan Syah merupakan pengusaha ataupun the guys behind LH Media yang membuat event, pelbagai jenis event, tak kisahlah event corporate ataupun event entertainment dan sebagainya. Now, I know that for a fact that this raya is definitely going to be different, and then dengan dunia event sekarang, boleh benar inginkan saya bertanya for the past 2 months ni, macam mana the PKP ni ataupun COVID ni has been affecting your business? How hard has it been? Actually, dia effect di event industry ni not 2 bulan lepas. Benda ni dah start effect last year actually. So bila dia dah start kat Wuhan China tu, so sini dah ambil precaution bagus. The corporate companies dah start worry about the COVID-19 punya pandemic. So daripada situ kita dah start effect on the event management punya side lah. So tapi alhamdulillah we managed to until March actually. We have ada some few events yang jalan, dan juga on the before puasa tu biasanya normally macam LH Media ni kita akan buat event before start puasa tu. Normally dia ada some event before puasa. Lepas tu kita akan break untuk berpuasa. Kemudian after that is kita prep for Raya Open House after that. So maknanya kita manage to get before Ramadan, kita ada dah 1, 2, 3 lebih kurang macam tu. Lepas tu terus senyap after that. Kita chill. So maybe we have to kena ambil tahu apa keadaan sekeliling, dan we have to try to adapt to the new normal. Definitely dia punya impact memang very impactful. COVID-19. Satu one the reason is because of kesedaran. That is why kita dah terasa even way before PKP, because everyone nak make sure safety is number one kan. So but ada a few events yang tetap berlangsung, but at that time kita dah start prep, and then kita pun still macam just in case what will happen, kita dah siap preparation, kita dah buat purchasing and what not semua, all the post pre-production yang has been done. Kalau tiba-tiba dia kata tak boleh, benda tu dah start ada. So but alhamdulillah kita still dapat jalankan that particular event. But selepas itu immediately event yang sepatutnya berlangsung pada March dikata ditunda ke November dan sebagainya. So we get prepared lah. And then suddenly PKP pula. And then bila PKP, and then immediately dalam first week of PKP we were told that probably in the next 6 months or 1 year, no mass gathering, which is kita sebagai rakyat dan juga orang kata warga negara dunia, netizen. Jangan, kita bukan netizen. Salah konsep tu. Warga dunia. Warga dunia. Kita setuju because kita nak membendung penularan. In fact, tolonglah janganlah balik kampung korang. Okay, so
kita nak cepat nak kembali pada macam biasa, you know. Betul, So we have betul. to do what we can. So kita kena contribute in this sense lah. But at the same time, like both of us, kita memang like yourself kan, kita memang mencari rezeki dengan pengurusan majlis. So of course kita we are antara industri yang memang sangat-sangat kena halt terus. Ya. In fact kalau macam shooting pun dah start boleh shooting kan? Ya, But betul. Baru je announce, I think yesterday kot baru dia announce shooting boleh dibuat. Obviously dia kena follow all the procedure, SOP dan sebagainya starting 10 Jun. Tak salah. yes, betul. But untuk events, no, masih tak ada directive lagi. But of course we understand. Okay, maknanya perkumpulan seramai sekian orang, banyak kali raya pun 20 orang, shooting pun 20 orang dan sebagainya. Dan itu sebenarnya dah jadi satu guideline untuk kita. So kita as creative people, kita dah kena get prepared. Kita kena tahu and predict apa yang kita boleh buat untuk the next few months. Tapi I just nak tanya dengan you because sewaktu you know Datuk Seri Ismail Sabri buat pengumuman, waktu YAB Perdana Menteri buat pengumuman, ada pastinya sektor event ni banyak yang orang dah buat dah orang kata dah bersuara daripada sektor perkahwinan, daripada sektor event. Obviously anything that has to do with events, everybody has been voicing out their concern. Even ada yang tag kepada Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Tan Sri Budi Yassin, mintakan penjelasan dan juga SOP yang mungkin boleh diguna pakai untuk event. Macam Liza cakap lah tadi, macam what is the new normal yang mungkin event boleh praktikkan. Contohnya macam majlis perkahwinan, event organisers untuk wedding. This is the only way that they're making money. Kalau orang asyik nak kahwin atas talian sahaja, there's no way that they can make money at all because dia orang tak ada benda nak consult, dia orang tak ada benda nak sediakan dan sebagainya. So if it was you dan you all berpeluang untuk bercakap dengan all of these leaders of our country specifically, what are the kind of questions yang you nak tanyakan pada mereka? Apakah jenis penjelasan that you need from them in order for you dan juga rakan-rakan kita dalam industri event ni untuk kami kembali bekerja? Yeah, kita dah Actually, talked about it juga. to us lah, you know, kalau event, if talking about event, there's a lot of kind of events kat luar tu, annual dinners, ada exhibition, ada macam-macam. Kalau nak cakap, to me kita macam apa yang MKN dengan KKM buat tu betul. Tetapi kita juga kena bagi pendapat, kita kena suarakan kepada mereka dan bagi cadangan pada mereka. Jangan hanya menunggu dorang untuk buatkan SOP. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena berhubung dengan orang, kena bercakap dengan orang yang in charge. Kalau cakap pegawai bawah, dia tak faham. Kena orang yang in charge berkenaan dengan cadangan kita ni supaya dia boleh diterima pakai. Yang mana saya rasa yang apa yang kami dah come out dengan something tu, pasal to us, pada kami, bukan kami sajalah, kita kena gerakkan something bukan hanya untuk kita tetapi untuk ekonomi negara. So kerajaan kena memikirkan bagaimana caranya untuk menggerakkan ekonomi, contoh macam sports, sukan dan juga event ataupun konsert whatever ni. Kena bergerakkan juga, kalau tidak dia akan effect to our economy. So pada cadangan saya, come out dengan whatever SOP mechanism yang kau rasa benda ni selamat, go to them, ask for permission. Okay, Liza sila. Yeah, because at the same time event industries ni dia bukan hanya, dia actually pun dia ramai orang yang terlibat. So ramai cruise freelancers yang turut sama macam tenganga jugalah, and we feel for them juga. I do feel that okay, I macam myself, I entertainment and also events. So dia same nature, tapi untuk entertainment basically dah disentuh oleh pihak kerajaan, di mana kebenaran sudah diberi dengan syarat-syarat dan tertentu. So mungkin the next step is okay, because pembukaan setiap sektor industri itu sedang dilakukan dalam tempoh PKPB ni, jangan ditinggalkan industri pengurusan majlis.
memang betul kita tak boleh mass gathering. So kita kena buat apa? Seberapa ramai yang boleh. Mungkin 20 ataupun 50 packs at one time. And then apa lagi yang dibolehkan? Kena bagi some guidelines untuk at least kita boleh move along, untuk kita start up balik apa yang sepatutnya kita boleh buat. Instead of like right now, kita ni macam limbo lah. We are in limbo. Kita nak buat ni pun tak boleh, nak buat tu pun tak boleh. So at the end of the day, right now kita hanya we go on streaming, live streaming dan sebagainya, which is something very interesting as well. Yang kita boleh nampak some evolution juga in the world of events. Cuma untuk our clients, untuk the corporate clients kat luar, untuk pick up on things yang like macam LH Media kan, kita buat live LH go live ni, untuk for them to pick up that certain style of new event ni pun ambil masa juga. So kita okay lah, we need to wait. No, because it all comes down to education juga. At the end of the day, apabila you nak introduce something new, not everybody is that easy to embrace something that is so brand new and something that is so foreign to them kan. Sama lah juga macam zaman waktu kita diberikan peluang untuk pakai smartphone. People were still in love with their 30T10, zaman-zaman telefon yang baling orang mati tu. You know, or during the time. But then again, I mean, like it or not, kita hidup di dalam zaman di mana we are sometimes forced into situations yang kita kena adapt. Nak tak nak, we have to adapt. If not, we're going to be left behind. So inilah dengan adanya all new technologies and everything tu. So lanjutan daripada soalan I tadi, nak tanya Syah pula, like you kata memang ada di kalangan you all memang dah dalam pembincangan, memang tengah nak ajukan on a higher level. Memang ada ke kumpulan-kumpulan ataupun organisasi ataupun persatuan mana yang memang sedang membuat ataupun tengah coming up with a certain SOP untuk event industry untuk di-sharekan kepada the top guys from MKN? Ada tak? Do you know? Okay, yang itu yang kita ni hidup ni kena majmuk, kena campur dengan masyarakat. So persatuan-persatuan ni kita kena campur masuk dan support orang ni. Macam kami sendiri, kami dah suarakan pada Persatuan Usahawan Seni Budaya. Yang mana kita dah bagikan our idea to them. So yang ini adalah Persatuan Seni Budaya ni adalah mostly sessionist, gitaris, musician semua dalam tu, yang mana diorang effect lagi teruk lah. So dan saya suarakan benda ni dan macam actually kalau tengok kalender ni ada artis yang akan buat konsert. So bila dah PKP ni diorang dah effect lah, buat showcase je. Showcase lah. So that's why bila kami suarakan benda ni, dan benda ni dah sampai ke tak silap saya dah sampai pada JKKN. Kami punya idea saja, alright. So diorang ambil idea yang rasanya boleh diguna pakai, diorang akan filter, okay kita try benda ni, kita try benda ni. So kita suarakan, persatuan ni akan tengok which is the best way and to implement it. So I think diorang dah meeting itu hari, so diorang dah bawa pada JKKN dah benda ni. Betul. But because all these kind of things obviously akan mengambil masa. Kita sendiri tahu birokrasi mana-mana pun lah, dalam negara, luar negara, even PIBG pun nak ceritakan memang birokrasi. Everything takes time. It is true juga. Sebab benda-benda macam ni, as much as you nakkan benda ni happen instantaneously untuk kebaikan orang, but there's a lot of red tape yang orang kena go over, banyak try and error nak kena buat. So macam just to share my experience lah yang Mio cakap about education actually. Right, dengan my clients di pun bila cakap there's no more event raya open house. So tanya dengan dia, okay, you have a new CEO. So masa ni lah kita introduce, dah tak boleh nak buat event. So memanglah tak boleh nak buat event. So I have a proposal for you, so bagi propose. So kadang-kadang ni diorang tak boleh nak accept. So I have to put away di perkataan event tu. So we go live. Right? So we go live how? Zoom ke macam sekarang kita guna? We have to find another way. So benda-benda macam tu yang kita nak try to hook them lah. Kan? So definitely macam exactly apa you katakan tu, kita dalam industri event ni, entertainment, event dan sebagainya, we need to be the creative one. Sebab orang dekat luar tu, dia orang dah biasa macam okay, this is one thing, kau accept je lah. Tapi kita yang bertanggungjawab untuk mengubah benda ni, untuk
mendirikan dia. And one Yeah. thing that Alicia has actually come up with is actually very interesting. Syah itu ada sharekan dengan PDF 13 pages long. Now, what is this that you are trying to offer to people? Apakah witchcraft ataupun magic yang you nak offer dekat orang ni? Syah dengan Liza. 13 page tu sebenarnya yang paling pendek yang kita orang buat. Agak baca dah. Rasa benda ni tak bunuh muka surat sebenarnya. Okay. Okay, I think yang itu adalah kita nak meneruskan event. Macam mana pun kita nak kena jalan juga event ni. Alright. Okay. So macam because bendanya datang daripada klien. Syah, I need something. Takkan kita duduk diam. Kita perlukan tunjuk kita punya produk, kita kena buat launching juga. So that's why I come up dengan benda ni. Benda ni memang dah ada kat market. Cuma it's a consider a mini broadcasting punya equipment, tetapi benda ni it's benda baru. Okay. So apa yang kami nak tunjukkan is kita still buat event tetapi tanpa ada pelawat, tak ada, without guests actually come to the event. Yang mana the guests akan dapat tengok everything dekat diorang punya laptop, diorang punya TV kat rumah, dekat diorang punya handphone. Tapi Cak, I nak complain. Apa benda event ni? I tak dapat pergi pun event. I nak pergi makan ketupat, nak pergi makan rendang. This is not event. Kata orang. Kata orang. That's why kita ni kan nama pun event manager, event management. So yang itu what we did for untuk when we go live dan sebagainya, itu is on the technical side untuk for us to reach out to people in order for us to be visible, to be able to convey kita punya messages directly tanpa sentuhan, tanpa being there. But untuk all the fine touches like macam food, macam decoration dan juga visibility in terms of branding dan sebagainya, of course kita boleh create like what we had in mind yang kita dah ada propose, food delivery with your own branding and untuk viralkan keadaan. You just imagine you buat an open house secara maya, but on the same day, masa tengah live, suddenly viral, banyak riders pakai baju company you kat KL. So that increases the eyeballs lah kan? Obviously, you're talking about awareness lah. Exactly, and that is also part of PR. Itu akan create awareness, akan create some talks kan. Apa ke benda ni? Kenapa orang ni pakai baju hijau? Siapa ni? And actually they are delivering macam kita sekarang tengah raya goods, raya packets. And at the same time, with this kind of event, we are not only generating economy income untuk kita warga-warga events, tetapi juga for food providers F&B kepada siapa ni the riders kan, sesiapa yang kita engage untuk delivery services, semua kita we are doing. Exactly. One thing yang sebenarnya orang selalu terlepas pandang when you talk about events, dia orang lupa event management, the people who are behind the events, dia orang seperti sotong gurita yang banyak tangan sebenarnya, because they are handling a lot of people at the same time. They cannot see that, not just from the audio ke presentation ke dan sebagainya, tapi belakang tabir itu juga. So by what you're proposing, this actually would generate more hype dan juga in a different way dia akan generate a different kind of buzz lah sebenarnya kan. Exactly. So macam kita kalau tengok kat sini, this particular slide yang you ada ni, this is like what are the concerns yang orang ada kat luar tau. Contohnya kita max 20 people per session, and then kena pakai sanitizers and everything. So this is the kind of thing yang you nak memudahkan orang by saying that you do not have to still be under your cocoon, tapi masih lagi boleh ada feeling raya tu. Yes. And at the same time kita still boleh ada some entertainment juga, because kita tahu kita dah ada so-called SOP whereby at one time at one place you tak boleh ada more than 20 people. So kita boleh ada separate places. That is where our product is very very interesting, because kita boleh adakan one event but multiple venues. So kita dah basically kita dah abide to the SOPs daripada government. So kita tak adalah dapat orang kata kunjungan-kunjungan yang kita ingini So kita boleh ada That's the concept of open house, isn't it? You open the house, you let people in. I know. Cuma basically kita buat open house cara baru.
Open house the new normal. New normal open house. Hopefully Nah, hanya untuk sementara ni lah. Hopefully lah. Dan I suka sangat you all punya grafik ni, apa yang you all tunjuk kat sini, it's quite self-explanatory sebenarnya apa yang cuba nak sampai situ. Because how everything is all connected, dengan ada kat atas kita nampak get our performance from artists, and then we got VIP speaking area, and then you can stream open houses and everything. But okay lah, true to the fact yang I nak tanya you, you nak ke benda ni jadi normal yang baru? Sebenarnya tak lah kan? I mean, ni banyak kerja sebenarnya lagi kan sebagai orang event. This is more work, isn't it? Yeah. And betul. Well, either way events memang banyak kerja. These are the things that kita buat, Tapi to me I like to do that kind of event. Is number one is I like challenging. Nak tahu kita nak buat something different. Buat something different, Satu-satu. And then nombor dua, if let's say dia kata lagi susah nak buat, benda tu yang I nak buat. So nak challenge, at least I ada file lah, Orang kata tantang cabar orang Melayu lah ni kan. Dia macam aku nak buat juga kalau susah kan. But then again, it's doable. Dia bukan sesuatu yang impossible, it's doable. pantang dicabar kecuali bini panggil. Aku tak nak komen. Rumah saya kat atas. Saya tak nak komen rumah saya kat atas, dia biar dia. Bahayalah ayat tu bang. Ya. But what we are trying to say is with apa yang kita dah propose, kita sekarang ni we are adapting. So basically warga-warga event management, kita orang dah evolve, kita orang dah adapt. It's just that whether the people out there are ready or not. Tapi at the same time they have to be. Ni anak kita yang nombor 4, sorry. Jadi masuk ke join live. Hi, hello. Hey. So yang ini nama Muhammad Ibrahim. Wow, handsome lah ni. Ini dia suara ikut mama ke suara ikut papa ni? Belum nampak lagi. Ini belum. Okay, bagi mama selesai kerja sekejap ya. Okay, kau dah nanti kejap lagi kita ni. Kejap. Okay, nanti kita buat kek lagi. Okay? Itulah dia. Ni pun ni normal juga kat rumah kerja macam ni lah. Ini tak apa lagi. At least tak ada benda-benda yang macam orang terkeluar daripada toilet half naked ke ataupun No, you've heard the news kan, banyak orang ada that's the new normal unfortunately, tapi we're trying to adapt. And exactly macam Liza cakap, we event people, we are ready to embrace this. It's just about the end client whether they want to embrace this or not. Dia orang boleh terima tak idea-idea baru ni. It's just that the thing is kena ada satu orang yang buat and pick up this, orang lain akan buat. Siapa tu? One testimonial, one success story, dan insyaAllah everything will follow through kan. It can be done because whatever that we are offering in terms of technical stability. Kita boleh buat a broadcast yang macam mana kat television, live broadcast, tetapi tidak melibatkan kos yang terlalu tinggi. And at the same time, sekali ke? Come again? You panggil OB van sekali datang parking dekat rumah apa? Tak lah. Yeah, that's the difference. Because we are using nama dia high mobility bonding system. Wow. Alright, so whatever the equipment, we only use the benda yang mobile, but we have to combine all the connection. So we have that encoder tu yang mahal tu. So benda tu we can go maintain the HD quality sama dengan yang ada OB van tu. And right now with how things are, have you gotten interest from potential clients ataupun have you actually locked down a client already? For now they are tengah diorang fikir-fikir pasal kita dah bagi benda dah spread around dah 2 minggu. So diorang tengah berbincang sesama diorang. Yeah, like we said earlier lah, diorang this industry bahagian events ni masih belum di-tap untuk diorang punya SOPs dan sebagainya. Setakat apa yang kita dapat feedback, they are all very interested. Tetapi banyak juga yang awal-awal bila PKP start aja, they've been given the directive by diorang punya higher power untuk cut all your events budget.
because there's no point of doing events because dah memang kata tak boleh buat. Itu yang okay, now we need to basically educate and to tell everyone that there are options. Kalau macam especially for all the product owners, takkan you all not stop? Kan? And sekarang ni lagi-lagi lah dengan zaman orang yang susah nak keluar, this is the time for product owners to expose themselves even more. Dia masanya marketing orang harus dilipat gandakan sebenarnya, because like nobody else is doing anything else, might as well people see your product online or they see you on TV or whatnot. So wow, okay, 30 So macam just okay, tak apa, silakan. Tambah Liza, so that's why we have to go detail. So kita kena pecahkan the industry mode, maknanya automotive education, insurance for example, So kita pecahkan, kita tengok apa yang diorang kena ada some motivation to the staff for example, ataupun maybe diorang ada produk baru nak keluarkan, automotive ada kereta baru nak keluar, so kita kena narrow down benda tu, then baru kita attack, daripada kita hentam tembak satu pasal, so we have to work smart, kita identify satu-satu. So right now we already approach the insurance agency, kemudian banks, kita dah masuk banks, so diorang tengah masih berfikir lagi lah. Alright, so because they were thinking of macam tu lah, pasal kita nak kena jumpa, nak kena sit down, nak kena buat presentation baru diorang faham. So because of PKP ni diorang tak digalakkan untuk datang office, so bila kita zoom ni diorang tak nampak tau. Right. Itulah kita satu kekangan sebenarnya. I mean, granted you can meet people in Zoom, you can meet people during Microsoft Teams dan sebagainya, but again the impact orang kata perasaan tu mungkin kurang sikit lah because of the barrier yang kita hadapi ni. But that should not be the orang kata the final say lah. You can still work on it and you can still move forward with it and try to be as proper as possible lah. Kita ada komen seorang ni. Salam Bos Liza dengan Syah daripada Eddie Jamil. Alamak. Apa khabar? Salam. Ni toke besar ni. Yes. Ya, saya tahu dia ni. Dia memang toke yang sangat hebat ni sebenarnya. Level berapa dah dia punya construction tu pun saya dah lupa dah sebenarnya. Okay, wow, kita dah almost 40 minutes dah online. Memang banyak perkongsian sebenarnya yang sharekan oleh Liza dan juga Syah. Yelah, but actually to be honest, to tell you both, I mean like I really miss going out. I mean like we are very much introvert kind of people, Liza and Syah. We love to socialize, we love to meet up with people. We miss the stage kan sebenarnya. Orang kan. And during PKP ni, if I'm not mistaken, Liza, you actually came out with a new single kan hari tu? Exactly, yes. Pada minggu ketiga PKP, single saya yang terbaru iaitu lagu yang berjudul Tiada telah pun muncul, telah pun diriliskan. Tiada is a song I compose together with Ahmad Fitri Yahya. It's a song, dedication song to arwah ayah dan juga arwah abah. Dan please, dia dah dengar belum? Dah tengok dekat YouTube channel In Digital Music? I dah dengar through Facebook pula, through YouTube. I have heard. Thank you so much. I do some research before I speak to you lah kan, obviously. Thank you. Yang bertanggungjawab apabila ada tetamu ni show ni. But before we go, just nak tanya Liza juga, how is it different releasing a single now versus waktu biasa? Macam dia muram ke ataupun you're still able to get maximum interactions? Of course, we have to really make use of kita punya social media lah in order for us to reach out to people kan. So kita buat lives dan sebagainya. Basically it's just engaging people and to make sure that to create the awareness pada semua orang, because people basically diorang ada kat rumah. So nak lain macam sekarang ni diorang dah start kerja, but at that time I was able, alhamdulillah, to reach out because kita ni pun dah kira generasi yang sedikit dewasa kan. Dia jaga percakapan itu penggunaan bahasa tu kan. Ya kan, I fikir juga ada kena pada diri sendiri. Tak apa, kita satu generasi, tak apa. Liza Hanim dengan Indigo semua satu generasi. Sama.
So it's all about engagement, dan inilah satu orang kata kelebihan teknologi lah, kelebihan digital world whereby kita still boleh reach out. Cuma of course lah kita, like myself, I would love to sing directly dengan with audience dan sebagainya, because that is who we are kan. Kita ni it's all about touching people's lives through our arts kan, and not only dekat laptop, through social media, but of course secara live. I know like yourself Mio kan, bila kita buat macam ni, perbezaan dengan being on stage and getting live response from people, the energy is totally different, so we miss it so much kan. Sangat-sangat. But again, I mean like we do what we can. Syah, Indigo bila nak keluar single baru? Kami akan buat album gambar family itu baru. Pandai kau. Setakat kalau Indigo tak ada apa-apa intention lagi lah. Kami adalah lagu-lagu baru yang dah buat, cuma we are a bit selective sikit. Kita mana tak kena kita reject lah. So bila nak come out dengan lagu baru tu, pasal masing-masing ada selektif tu yang lambat sikit tu. So tak apalah, saya pun tak fokus kat situ pun. Kalau adalah. Tapi ni semalam ada keluar lagu dekat my IG, so dah ada request lagu lain, susah tau. Okay, yang dia 1-2 lagu boleh, yang lepas tu minta lah bayar sikit. Itra dah sampai. Okay, tak apa. Definitely, I mean like, you do what you can. Lebih-lebih lagi masa ni, try to be creative lah as much as possible sebenarnya. Okay, kita ada satu lagi wish daripada one of your fans ni. Assalamualaikum Bro Syah dengan Sister Liza. Moga sukses selalu selama puasa. Selamat Hari Raya Mak Azai Batin, Azizul Azhar. Waalaikumsalam Abang Azizul. Ini pun geng-geng event juga ni. Geng-geng event juga. Okay, biar kita mendapat kesenangan jugalah. Wow, 42 minit borak. Korang tahu tak, selalunya Sembang Sempoi 33 minit I dah tutup tau. You all dah 42 minit. Seronok pun sembang ni. Nampak dia punya. Tak, you pun juga introvert dalam satu screen macam ni lah jadi dia. Tiga extrovert. Okay, untuk penutup kita ni, apa kata, last but not least, kita minta Liza dan juga Syah untuk orang kata say wish selamat raya for everybody, and maybe warm wishes to everyone, dan juga pesanan yang ingin disampaikan. Silakan Liza dengan Syah. Sama sekali saya abang silakan dulu. Saya macam tak apa, abang dulu. Kita nak gentle, ladies first. Syurga. Ladies first. Tiba-tiba jadi Islamik, lelaki dulu. Okey lah. Saya Syarin Samsudin atau Syah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Mak Azai Batin kepada semua kenalan-kenalan saya yang berada di luar sana. Dan untuk tahun ni kita beraya dengan agak berbeza sedikit. So pada mereka tu mintalah patuh pada SOP, jangan rentas negeri, rentas daerah tak apa. Okey. Dan juga yang paling penting kepada mereka yang masih mempunyai ibu dan ayah, telefonlah diorang, WhatsApp ataupun video call diorang. Pasal yang itu je yang kita, kalau macam saya ada mak saja kan, kita amat terasa kalau tak ada ibu bapa. Dan jagalah mereka, ibu bapa kita ni sebaik-baiknya. Rezeki adalah kunci daripada mereka. Kalau kehilangan daripada diorang ni, kita kehilangan satu rahmat, satu direct link dah tak ada. Itu saja daripada saya. Okay, wow. Hari Raya. Ya Allah. Liza, can you top that, Liza? Can you top apa Syah tadi? Oh my god. Dang. I should have gone first. Hati-hati Liza, you tak tahu sebenarnya kami ni hebat tau. Okay, ya memang betul. Itu pasal kau lelaki. Tu takut tau nak pergi pasar. Tu nak pasar balik. Okay, as simple as selamat Hari Raya Aidilfitri, Mak Azai Batin kepada semua sahabat handai, rakan taulan, saudara mara pada tahun ini. Definitely ziarah menziarah tu adalah agenda yang kita tak dapat penuhi. Jadi
berharap sangat janganlah anggap kami melupakan ke apa-apa, tetapi kerana kita sayang, jadi kita cuba mengehatkan. Apa kata pada hari raya nanti kita settinglah Zoom session ataupun apa-apa secara maya untuk kita bermaaf-maafan dan dapat lihat mak saudara dan juga semua-semua orang kata orang-orang tua kita lah yang kita kena orang kata pada hari raya nak minta maaf dan sebagainya kan. Dan kepada semua rakyat Malaysia, tadi pun saya dah sentuh, tak payahlah kita nak balik-balik kampung ni, kesian all our frontliners yang still bekerja pada hari raya tetapi terpaksa tempuh masing-masing ni punya PL degil ni. So pasal kita nak kembali kepada our norm yang seperti biasa. So kita kena bagi our full cooperation, ya, dan komitmen. Okay. Yeah. Cukuplah tu kot. Nanti kan sangat panjang. Saya nampak perbezaan sebenarnya apabila Syah tu macam very very inspirational, very orang kata macam tersentuh hati. Tapi Liza macam nak marah orang, nak balon orang ni. Penat Jangan sabar. Jangan sabar. Jauh, tak boleh dekat, tak apa, jauh. Itu kan nature mak-mak kan macam tu kan. Mak-mak dia memang bebel lah ni. Itu deklarasi sendiri, bukan saya yang memberi, itu deklarasi anda masing-masing. Thank you so much Liza, thank you so much Syah untuk sempoi untuk edisi Hari Raya ini, dan diharapkan anda penonton dapat orang kata mengambil tiba-tiba. Macam Liza cakap, jangan nak rentas negeri itu kan, nanti dia cari korang, aku tak tahu, sendiri cari pasal. Okay, and be grateful as always, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, and do the best that you can, dan semoga kita insyaAllah dirahmati. Dan oleh itu akhir kata dari saya, thank you again, semoga kita jumpa lagi, dan jom rakyat Malaysia duduk rumah, kita jaga kita, dan jom kita putuskan rantai COVID-19 ni. Orang event kita orang nak kerja, tolonglah. Tolonglah, janganlah balik kampung. Mio selamat Hari Raya, mak saya batin ya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.